Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wal salihin wal fuqaha'i wal muhaddithin, salawatullahi wa salamun alaihim wa alaihim ajma'in. Syai'un lillahi lahumul kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wawalah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dapat juga kita bersama pada malam ini. Ingat tadi tak dan lah, saya sangkut jam daripada Kajang tadi. Ingat dah okey dah, sampai ke susu keluar nilai itu pun lama juga di situ. Sangkut daripada pukul berapa tadi, 5 lebih, pukul 6. Bergerak daripada sana, ingat bergerak awal sikit tu, ingat sempat. Jadi sangkut jam lama. Saya mohon kemaafan banyak-banyak. Yang pertama, yang kedua, pada pertemuan kita yang lalu sepatutnya saya hadir pada kuliah subuh. Saya mohon kemaafan juga. Saya sedak-sedak pukul 6 lah. Balik program malam tu dekat pukul 2, pukul 3 sampai di rumah. Rasa macam tak mau tidur dah, takut tak jaga. Tidur saat lah, bateri habis handphone, alarm tak bunyi. Jadi sedak-sedak tu pukul 6 pakai tak dan lah. Mesej abang Padil kata tak dan lah, ni pukul 6 kita masuk subuh awal. Jadi mohon kemaafan juga sekali lagi. Malam ni sampai juga kita bincang sikit lah, ambil sikit masa. Walaupun Isyak masuk 8.13 awal juga, jadi kita ambil sikit lah. Saya minta masa tuan-tuan sampai 8.30 insyaAllah. Jadi kita masuk pada tajuk yang baru. Terus masuk ni, mukadimah apa tak ada ni, takut lambat lah insyaAllah. Kelompok yang ketiga, muka surat yang ke 161. Nak habis dah tuan-tuan, kitab kita ni nak habis dah. Elok-elok lah, habis-habis tu kira tamat terus insyaAllah. Baik, kelompok yang ketiga, muka surat 161. Wa qala al-musannifu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, yang mana kelompok yang ketiga itu adalah tajuknya adab-adab dengan orang yang kita kenali, yakni orang yang tak menjadi akrab ataupun bukan sahabat karib kita. Tu ada adab kita dengan orang yang tak menjadi kawan karib kita. Maka hendaklah engkau berhati-hati daripada mereka, kerana engkau tidak menemui kejahatan. Sebab kita jarang-jarang jumpa. Maka hendaklah engkau berhati-hati daripada mereka, kerana engkau tidak menemui kejahatan kecuali daripada orang yang engkau sudah kenali. Sebelum ni tuan-tuan, kita dah bincang dah tajuk adab-adab bersahabat. Yang pertamanya, mengenali hak persahabatan. Kita kata adab-adab bersahabat ni, adab-adab dengan orang yang kita kenal, orang yang kita rapat hari-hari jumpa kat surau. Main surau aja jumpa muka dia aja surau. Alhamdulillah. Kalau muka dia aja dekat kedai mesin lah, lain cerita.
Kan, nampak muka dia aja surau aja muka dia, alhamdulillah. Maksudnya kita kenal lah, kita tahu macam mana sikap, macam mana sifat, macam mana perangai orang yang kita kenali. Akan tetapi orang yang kita tidak kenali secara rapat ni hanya sekadar jumpa kadang-kadang, ataupun sebulan sekali, setahun sekali pun ada, jumpa waktu raya saja. Hak tu orang yang kita kenali juga, tapi bukan yang akrab, bukan yang rapat dengan kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, nak kena hati-hati daripada mereka ini, kerana engkau tidak menemui akan kejahatannya kecuali daripada orang yang sudah engkau kenali. Lainlah halnya dengan sahabat karib, kawan baik yang kita kenal, maka ia sangat menolongmu. Lain pula halnya dengan orang yang tidak engkau kenali, maka jangan engkau campuri segala urusan mereka. Hanya sahaja kejahatan itu datang dari orang yang engkau kenali, yang mereka menunjukkan persahabatan di lidah mereka. Maka kurangkanlah dari berkenalan sesuka hatimu. Tetapi kalau engkau terpaksa juga berkenalan seperti dengan mereka yang engkau selalu berjumpa di masjid, di madrasah, di tempat perkumpulan orang ramai, surau-surau, atau dalam negeri atau dalam pekan, maka jangan engkau menghina sesiapa di kalangan mereka, kerana engkau tidak tahu tentang diri mereka. Barangkali mereka jauh lebih baik daripadamu. Baik, dekat sini ada beberapa keadaan yang kita nak kena rungkaikan, yang kita nak kena faham. Jadi kalau baca sendiri ni dia pusing sini lah kali tak faham. Nah tuan-tuan, kita tengok di sini ada beberapa hal. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang yang kita kenal ini mudah, kita kenal ini mudah, kita tahu dah rumah dia tang mana, kita tahu sikap dia macam mana, perangai dia lagu mana, semua kita tahu dah. Tapi orang yang tidak kita kenali, kena berhati-hati. Bukan tak bagi kawan, tapi berhati-hati dalam menilai, untuk kita rapat dengannya. Untuk kita duduk dengan dia, nak kena hati-hati, nak kena menilai dengan keadaan yang orang kata apa, telitilah. Sebab takut-takut kejahatan itu datang daripada orang yang tidak kita kenali. Jadi yang pertama sekali, nak kena tengok dulu dari sudut peribadi dia, mai daripada mana, orang mana. Kita tengok 2-3 hari kita duduk berkawan ni, nampak okey ke tak. Semua tu nak kena menilai untuk menjadi sahabat dan untuk kita berkawan dengannya. Adapun begitu, yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kita tidak boleh menghina ataupun berkata yang buruk kepadanya kerana kita tidak mengenalinya. Bukan sebab kita tak kenal kita boleh kata macam-macam. Kita tak kenal tu kita boleh kata macam-macam, boleh kutuk dia, boleh maki dia, tak. Maka di situ pun ditegaskan, tidak boleh engkau menghina sesiapa pun dalam kalangan mereka kerana engkau tidak tahu tentang diri mereka. Mungkin dia lebih jauh lebih baik daripada kita pun. Jadi kita tak tahu. Contohlah kita main-main ke surau, tengok ada muka baru, kita tak pernah nampak pun sebelum ni. Jadi kita pun pergi dekat dengan dia, tanya sembang, orang mana, duduk mana, baru pindah mai ke? Dia pun dah tadi lalu kat highway nampak ada surau, saya pun singgah lah. Keluar highway tu singgah, pasal tak solat lagi apa, singgah. Oh ingat duduk sini, kita pun sembang, sekadar itu je lah. Jadi kalau kita nampak perwatakannya bagus, dia pun tanya balik kita macam mana sunnah Nabi SAW. Bila jumpa orang yang tidak kenali, Nabi akan tanya dulu, Nabi bagi salam, Nabi tanya dulu, hang ni mai daripada mana, sihat ke tak sihat ke. Ni cara Rasulullah kenal orang yang baru Rasulullah kenal. Dengan cara itulah menyebabkan orang terpikat. Kita ambil satu peristiwa Addas, ketika mana beliau membawa satu, kita panggil apa, kalau anggur kita panggil apa, satu
segugus, cari gugus tu tak jumpa, segugus anggur dia bawa pi ke Nabi SAW bersama dengan Zaid bin Harithah. Bila mana dia bawa pi anggur dia, Utbah dengan Syaibah suruh dia pi bagi anggur tu. Sampai saja dia dekat Nabi SAW, Nabi tanya, apa khabar kamu, sihat ke, nama kamu siapa, kamu datang daripada mana? Tengok macam mana Rasulullah menyantuni orang yang tidak Rasulullah kenal. Rasulullah santuni sampai tahap orang terpikat lah dengan sikap Rasulullah. Dia pun ceritalah, aku sehat, aku mai daripada satu negara ataupun satu tempat yang jauh, nama tempat tu Ninawa, aku mai daripada sana, dan nama aku Addas. Maka Rasulullah kata, oh, tempat itu ada seorang alim yang saleh. Dia kata, bagaimana engkau mengetahuinya? Sesungguhnya dia Rasul dan aku pun Rasul. Tempat siapa? Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nama apa? Yunus ibnu Matta. Jadi Rasulullah tanya, Rasulullah tak toreh ambil, terima kasih lah, terima kasih, sedap anggur ni tau. Tak, tanya dulu, berkenalan dulu orang yang mai bagi makanan tu. Bukan toreh, terima kasih lah awak yang bagi sikit sangat. Dah lah tak kenal lagi. Dah lah tak kenal lagi. Kalau contohlah dia awak mai tu nak bagi kita racun contohnya, bila kita menyantuni dia dalam keadaan yang penuh dengan kesopanan, bercakap dengan baik, hak dia nak bagi kita racun tu tak jadi, dia kata tak apa, makanan ni tak payah makan lah. Pasal dia tengok kita menyantuni dia. Itu adab dia bila kita jumpa orang yang tidak kita kenali. Dalam masa yang sama, tidak boleh kita menghina kerana kita tidak mengenalinya. Mana tahu tiba-tiba alim ulama besar kita pun tak kenal. Macam mana peristiwa Imam Ahmad bin Hanbal singgah di satu masjid, satu surau, satu tempat ibadah, masjid lah kita katakan. Dia nak rehat, tok siap tak kenal, halau keluar. Tak boleh tidur malam ni, ni tempat orang sembahyang, nak tidur pula dah, keluar. Marah. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal tu seorang ulama besar, seorang imam dalam fatwa, dalam mazhab, kan, tak kenal. Sebab dulu-dulu ni orang tidak mengenali muka. Orang alim ni orang tak kenal muka, tapi ma'ruf dari sudut namanya. Tapi zaman kita hari ni orang kenal muka, nama tak kenal. Itu yang panggil macam-macam tu, kan. Saya singgah Haren Artapah, kalau nak tegak gambar, saya kata pasang. Mereka ingat orang lain dah pasal ni. Saya pun tak pernah tegak gambar tu. Dah orang nak tegak gambar dengan kita, tegak gambar siap apa semua dah. Saya kata, kenal ke? Awak tak kenal ustaz, duk bagi bantuan merata. Saya kata, ni bukan dia dah ni, duk bagi bantuan merata ni bukan dia dah ni. Saya kata, siapa dia? Lah Ustaz Abid Liu. Saya kata, saya putih daripada dia lagi, janggut je sama. Saya perasan dia padam balik kamar tu, tersilap orang. Kadang-kadang jadi Haslim Bollywood. Orang kenal muka ya, nampak muka seirah lebih kurang, tapi nama tak tahu pun, ikut dan panggil, kan. Zaman dulu ma'ruf dari sudut nama, tapi orang tak kenal. Halau Imam Ahmad bin Hanbal keluar. Kemudian seorang pemuda yang baik hatinya, tengok bagaimana dia santuni orang yang dia tidak kenali. Dia pun tak kenal Imam Ahmad bin Hanbal ni. Ni kita tengok peristiwa ni, bagaimana Allah berikan kebaikan dalam kehidupan dia. Dia pun tak kenal. Dia kata, ya Syekh, orang di belah Arab ni, kalau orang yang lebih tua dan orang yang berilmu, dia panggil Syekh. Orang yang lebih tua ni dia panggil Syekh, ataupun orang muda yang banyak ilmu dia panggil Syekh juga. Jadi dia kata, ya Syekh, kenapa? Aku tadi nak tidur istirahat, aku mai daripada jauh bermusafir, aku singgah sat nak solat, nak rehat sat lah, nak betulkan tulang aku,
yang dalam perjalanan musafir ni jauh, jadi tak dibenarkan. Tak apalah, masjid tak boleh tidur dan sebagainya, aku pun nak keluar lah, dah tak dibenarkan. Maka pemuda ni kata apa? Wahai Syekh, jomlah ikut aku balik rumah, rehat di rumah aku. Nampak? Pasal apa? Pasal dia tengok orang ni adalah orang yang baik. Jadi dia bawa balik rumah. Sepanjang perjalanan balik tu, tak putus daripada mulut pemuda ni berzikir, beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia pun sampai di rumah. Jadi dia kata, wahai Syekh, rehatlah, duduk di tepi ni rehat. Aku nak pergi sambung kerja. Dia duduk meniaga roti. Jadi sepanjang dia duduk jual roti ni pun dia istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Imam Ahmad bin Hanbal pun tanya, wahai anak muda, apakah amalan yang engkau lakukan ini? Sungguh mulia aku melihat amalan yang engkau sebutkan sepanjang perjalanan, dan engkau dalam perniagaan pun, dalam duduk kerja pun engkau sebutkan. Maka Imam Ahmad, pemuda ni kata, tidak ada amalan yang besar yang aku mampu lakukan, hanya sekadar aku beristighfar kepada Allah, memohon keampunan daripadanya. Lepas tu Imam Ahmad kata, sungguh mulia amalan yang kau lakukan ini. Alhamdulillah, dia kata, sejak aku amalkan apa amalan aku ini, apa yang aku minta, aku mohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, diperkenankan segala permintaanku. Jadi minta je Allah bagi, minta je Allah bagi, cepat atau lambat. Jadi alhamdulillah Allah bagi. Tapi satu je aku duk minta tak dapat lagi. Aku duk minta lama dah nak jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun bangun, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Peluk dia, menangis sampai tahap macam tu sekali, tuan-tuan. Padahal dia tak kenal siapa ni tadi. Jadi sebab itulah kita nak kena santuni, nak kena tanya elok-elok adab sunnah. Rasulullah akan melayani orang yang tidak beliau kenali, dan tidak sesekali beliau akan menghina orang yang tidak beliau kenali. Begitulah keadaannya. Maka kita takut orang tu lebih baik daripada kita. Macam tadi Imam Ahmad bin Hanbal, kita duk kata macam-macam, tiba-tiba ulama besar. Namun jangan pula engkau melihat kepada mereka dengan pandangan kebesaran ketika mereka memiliki harta, kekayaan atau pangkat dunia. Kadang yang demikian itu membawa kepada kebinasaanmu, dan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hina pula seluruh isinya. Oleh kerana itu, apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuhlah harga dirimu pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok dia ni orang kaya, main naik kereta besar pula, kita melayani dia lebih daripada orang yang sebelum tu main juga, tapi tak naik kereta pun tak ada. Kita pun layan ni orang besar ni, main ni, pada kereta tu dia pinjam ya. Contoh kan, dia tak boleh lah kita meletakkan harta dunia yang ada pada dia tu untuk kita melayani dia lebih daripada orang yang tidak ada harta benda. Jadi kemungkinan harta itu akan menyebabkan kebinasaan kepadamu, kerana tidak ada nilai sedikit pun akan harta dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah, apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, maka akan jatuh harga dirimu pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun tak pandang kita dah. Sebab apa? Kita menilai dari sudut harta benda yang ada padanya. Dan jangan engkau mengorbankan akan agamamu kerana hendak mendapatkan sedikit daripada harta mereka. Jadi kita layan tu sebab kot mana tahu dia bagi sikit kat kita kan. Sekali dia nak balik, tak ikut dia suara 102, alhamdulillah lah. Kita mengharapkan dunia, kerana itulah akan menyebabkan kebinasaan kepadamu. Maka barang siapa berbuat demikian akan dipandang rendah oleh mereka, kemudian ia akan terhalang daripada mendapatkan sebarang keuntungan daripada mereka. Jadi kalau kita ikhlas, kita layan dengan baik, kita cuba untuk membina persahabatan dengan orang yang
kita tidak kenali ini, maksudnya bukan kawan baik kita, kita baru pertama kali jumpa, dengan hati yang ikhlas, dengan tulus, kita membina perhubungan di antara kita dengannya, silaturahim kita dengan dia, maka Allah akan bagi dunia dan seisinya, lebih daripada harta dunia lagi Allah akan kurniakan kepada kita. Jadi sebab itulah kita nak kena bina hubungan itu dengan asbab kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh-sungguh kita mengharapkan dengan membina silaturahim itu kita akan mendapat naungan. Tidak ada naungan yang paling besar melainkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut dalam satu hadis, sab'atun yazlimuhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti adalah di antaranya orang yang membina silaturahim kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ada adab dia. Bukannya kita tak kedai orang, tiba-tiba mai dekat tempat kita, mai kat surau kita, kita halau keluar. Pernah berlaku tuan-tuan. Saya pernah cerita dah dekat sini, saya rasa. Satu hari itu saya pergi semayang, masa tu musim PKP. Saya pun tak bawa lah sejadah, kan, tak ingat ada setengah masjid dia sedia sejadah, setengah tempat dia tak sedia sejadah. Kena beli RM10. Jual tuan-tuan. Masjid pun dah tak ada income, orang jarang-jarang mai jual sejadah RM10. Saya pun tak apalah, beli dah, tak bawa. Siapa suruh tak bawa pada muka, kena beli sejadah tu. Baik, mereka pun lah, ustaz tak payah ambil ustaz kenal, tak payah beli, dapat free. Ustaz lah, mai mana ustaz, ada kuliah sini ke? Tak ada, saya singgah semayang, sejadah lupa bawa. Ambil ustaz. Ustaz kita ambil saya pun ambil sejadah tu, dah orang bagi nak semayang. Saat datang pula orang yang belakang saya sikit tu nak masuk juga, sejadah tak bawa, duit pun tak bawa, tak semayang kat luar. Dia kata tadi kawan tu dapat free ya. Saya dia ustaz duk mengajak sini. Nampak membezakan pula. Ustaz free, tak ustaz mayang luar. Allahu akbar. Tu contoh. Contoh azalo kah? Azalo. Tengah rejak untuk cerita ni. Baik, kita azan lah insya-Allah. Allahu akbar. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Kena tokek dia juga. Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Okey, baik. Baik. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sampai dekat ayam belakang saya tu, dia tak bagi masuk. Dia kata sejadah tak ada, beli. Duit tak ada, sembahyang luar. Sembahyang luar tu tahu mana? Dekat tepi kaki lima, teruk pada kaki lima. Dia kata tak apa tu, kami basuh dah. Sujud pun atas batu kecil-kecil halus je. Saya kata, tak apa. Bagi dia masuk, saya bayar tak apa. Ustaz tak bayar. Depa ni kena ajak sikit Ustaz. Orang habaq dah. Lagi tambah lagi. Saya pun kali tak sedap lah, kita tadi dapat free. Orang nak kata apa, kena jadi ustaz kat pasal dapat free. Saya pun kali-kali kata tak boleh lagu tu. Orang nak sembahyang, kamu nak dapat pahala tak? Nak Ustaz. Kalau nak dapat pahala, bagi dia masuk. Tak apa, sejadah tu satgi ustaz bayar. Berapa banyak yang tak ada duit ni, satgi ustaz bayar semua. Tak iklim dekat masjid. Dia gelak tu. Saya kata ustaz bayar, tapi klaim kat masjid. Dia kata ustaz pandai pusing no. Dak, nak abang kata tak pergi bincang dengan zikir masjid pun depa kata tak apa kan. Jadi kita menilai itu di antara orang yang kita kenal dengan orang tidak kenal itu dengan tahap yang kita katakan Allahumma salli ala Muhammad, menyebabkan orang terhalang untuk melakukan ibadah pada Allah SWT. Itu satu keadaan situasi. Satu lagi keadaan, orang ni dia main nak sembahyang. Saya habis dah sembahyang waktu tu, duk tengok daripada jauh Tok Siap tu duk bersyarah kat kawan tu. Pumpang. Kawan tu bangun-bangun nak keluar. Kawan tu tak ada angkat takbir lagi, bangun nak keluar dah. Saya pun, dia pun dah nak berjalan keluar. Saya pun pilih, tuan-tuan abang, saya pun tak sembahyang. Sembahyang pun susah, tak sembahyang pun susah. Main sembahyang pun orang halau kata macam-macam kat kita. Saya kata lain macam bunyi ni, pasal apa bang? Dak, tadi saya nak angkat takbir dah. Tok Siap tu main marah saya, mas tak pakai. Tak apalah, mas tak pakai. Saya pun pergi ambil, ada masjid sedia mas tu, saya pun pergi ambil pakai. Dia kata pula kat pakaian, memang seluar jin dia tu jenis orang muda hari ni kan, nak jenis garis-garis, nampak macam terkoyak. Rupanya belah dalam tu dia ada satu lapis lagi. Jenis tu lah, berbulu, nampak garis-garis saja toreh kot. Bagi nampak kat lutut tu. Saya pun tengok, ni tak apa, tak buka aurat. Dia kata tu, saya cerita dah kata tak apa. Ni trend seluar trend, takkanlah saya tak boleh sembahyang. Seluar saya ni bersih. Saya pun tahu nak sembahyang kena bersih. Nampak, kita menilai dari sudut luaran, menyebabkan orang ni tinggal terus. Rupanya inilah kali pertama saya main masjid setelah saya ni dah lama dah hanyut jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata lepas ni taubat saya tak main dah masjid. Nampak, menyebabkan orang jauh terus daripada masjid. Kawan tu baru nak dekat balik dengan masjid. Jangan tuan-tuan, kita sebagai JK ni kita kena ra'i. Siapa pun main tempat kita nak kena ra'i. Saya suka dengan satu tempat ni, orang yang tak kenal ni, dia punya ra'i dia. Saya ingat pernah viral masjid ni di belah Temeloh kot, tak silap, yang ramai waktu subuh tu. Saya pernah sampai bagi kuliah awak lah. Saya duduk parti sambil-sambil duduk sembahyang sunat tu. Orang yang tak, orang kata orang asing lah, dia bukan orang karya situ lah. Kita ni tak apalah, dah ustaz nak main mengajar. Orang tak kenal ni main memang singgah nak sembahyang. Dia punya layan tu, ada orang duduk depan pintu pula, layan tetamu. Main daripada mana, dah minum ke, bagi air mineral. Saya kata macam ni orang lagi suka nak main masjid. Patut ramai pun main masjid ni. Tanya pula, kata ada budak bagi coklat, snack. Saya kata lagu ni sodok lah. Tunggu dia tak bawa pergi duduk tidur dalam dia punya bilik tamu kan. Main mana nak rehat ke, bilik tamu ada. Ada 10 orang tu, 10 bilik tamu. Hak tu lah tak buat lagi kot. Hak lain tu nampak ada orang jadi macam mana, seronok. Orang nak main lagi pun, kalau main kira lalu kawasan tu je, singgah masjid ni. Masjid ni bagus. Saya main tu, dia bagi tengok kawan tu pergi tak dapat apa. Hak orang layan tamu tu keluar rehat. Tak ada orang mohong.
Ada ayam ni atas tu kena bayar RM1 kan. Jadi maksudnya bila kita melayani orang dengan hati yang ikhlas, penuh dengan kesopanan, maka orang akan terpikat dengan akhlak dan sikap kita. Adapun begitu, janganlah kita memusuhi dan memakinya. Macam tadi kan, kata macam-macam. Tok siap tu rasa dekat 10 minit kat apa duk syarah. Pupa dengan tangan naik atas turun bawah. Kawan tu sampai meluat balik tu. Tak ada nak sembahyang. Menyebabkan orang jauh daripada rahmat kasih sayang Allah. Tu dosa tu jatuh atas dia. Jangan kita menilai orang dari sudut luaran semata-mata. Dan jikalau mereka yang engkau kenali, okey, tadi yang kita tak kenal, yang bukan rapat. Jikalau yang engkau kenali itu memusuhimu, ni kita kenal pula, musuh tak suka kat kita, maka jangan engkau lawan permusuhan mereka, kerana engkau tidak mampu melawan mereka. Bahkan nanti engkau akan merosakkan agamamu. Bila engkau terlalu sibuk melawan mereka, maka akan panjanglah kepayahanmu dan sia-sialah akan segala amalanmu. Jadi ada ni orang yang jenis nak menyakitkan hati kita. Ada, no? Kita kenal dia, bukan tak kenal, kenal. Hari-hari duk jumpa, hari-hari duk ni, tapi saja dia yang suka membelaga-lagakan kita antara AJK contohnya. Kita duk pilayan pula, duk lawan pula. Ni tak boleh ni, jenis ni kita kena lawan. Lawan saja, maka akan berlakulah, akan timbullah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya contoh akan keluar perkataan-perkataan yang kesat. Kita akan melawan dengan cara yang tidak mematuhi syarak. Contohnya, memanglah dah lawan musuh ni, dah kita bertengkar ni, dia di luar daripada syarak benarkan. Jadi penerangan di bawah tu tuan-tuan tengok di nota kaki tu. Biasanya orang yang warak bila ia mahu melawan musuhnya, ia akan melawan mereka dengan bahasa yang sopan dan penuh dengan adab. Sedangkan ahli dunia ini boleh bercakap apa sahaja, bahkan bercakap bohong dan memutar belikkan kenyataan. Maka susahlah orang yang warak jikalau mahu melawan mereka. Kalau ia hendak melawan juga, maka akibatnya ia akan bercakap kasar, bahkan mungkin ia akan bercakap bohong pula. Maka ketika itu akan hilang nilai warak dan sopan santunnya. Jadi akan menampakkan kita punya sikap ataupun perangai dari sudut lainnya. Jadi kita cuba untuk berlapang dada. Kalau ada orang nak buat memusuhi kita, fitnah macam-macam, kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak boleh panas telinga-telinga ni. Kami bukan boleh biak jenis-jenis macam ni. Hak tu dari sudut Nabi sebut dalam satu hadis, satu hari seorang sahabat datang berjumpa dengan Nabi SAW. Bagaimana cara untuk nak masuk ke dalam syurga? Nabi kata la taghdab. Nabi ulang sebanyak 3 kali, la taghdab, jangan marah, kawallah amarahmu, kata Nabi SAW. Sebab Nabi tahu sahabat tu mai tanya tu dalam keadaan yang memang nak marah. Jadi Nabi kata la taghdab, jangan marah, kawallah amarahmu. Dengan mengawal kemarahan, tuan-tuan, akan kita dapat satu perkara yang besar, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kena kawal. Jangan kita marah ikut suka. Orang cuik sikit je tak boleh dah, sampai pecah belah habis. Kita nak urus rumah Allah Subhanahu wa taala ni, saya sentuh dari sudut konteks kita sebagai orang yang menguruskan rumah Allah ataupun orang yang selalu datang ke surau dan juga masjid. Ini berlaku juga perselisihan faham di antara kita sesama kita. Dia sampai tahap tak mau buat apa langsung lah, geram, marah punya pasal. Sampai tak main surau pada dia selalu duk azan, tapi dia bukan Bilal. Jadi orang pun kata lah, kalau Bilal lah, dah bagilah Tok Bilal, dah kita lantik dah Tok Bilal. Kalau Tok Bilal tak ada, tak apalah naik. Tak main dah lepas tu, tak main dah. Dia marah. Patut kita kena berlapang dada lah. Betul lah JK tu kata, dah kita lantik dia Tok Bilal, bagilah dia naik azan. Kalau dia tak main ke apa, kau boleh lah kita naik lah azan, tidak ada masalah pun rumah Allah. Dia kata, wat semua ni Tok Bilal tu seorang lah kawai. La ilaha illallah. Nampak?
keadaan kita ni menyebabkan kita tak faham tu, dan kita akan memusuhi, akan menyebabkan orang semua bermusuh dengan kita. Ini benda ni yang akan menyebabkan kita jatuh ke jurang kebinasaan. Dalam adab kita membina hubungan, nak kena saling meraihkan di antara satu dengan yang lain. Dalam bab kita nak bina hubungan ni disebutkan dalam Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar, saya lupa nama kitab tu. Disebutkan salamatus sadri. Kita nak kena berlapang dada dalam kita membina hubungan silaturahim. Biasalah memang akan ada perselisihan faham, percanggahan pandangan dan sebagainya, tapi kita handle ataupun kita tangani dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang disusun oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi pun pernah dalam perbincangan, sahabat-sahabat tak setuju dengan apa yang dicadangkan, tapi akhir sekali berakhir dengan keadaan yang baik, kerana Nabi pandai meraihkan sahabat-sahabat yang memberikan cadangan. Dia macam contoh, Nabi SAW nak melantik 3 orang panglima dalam peperangan Mu'tah. Berlaku, kenapa pilih ni, kenapa. Tapi akhir sekali Nabi merungkaikan perkara itu dengan kebijaksanaan. Ini orang yang cerdik, pandai. Jadi kita nak kena berhati-hati. Dan jangan pula engkau bersenang hati ketika mereka datang memuliakan engkau, dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan, dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu, kerana apabila engkau cuba memeriksa hakikat daripada penghargaan mereka itu, engkau tidak akan mendapatkan hakikat itu. Jadi jangan pula bila kita tunjuk sikap yang baik, akhlak yang baik, orang duk puji kita macam-macam, kita duk buat bangga pula. Memang saya kira antara siak yang paling rajin saya. Tu nampak tak ada tai burung, tai cicak apa semua tu, saya bersih tu. Surau ni kira kalau tak ada saya kotor La ilaha illallah. Nampak? Orang pujilah, orang kata bagusnya, ya Allah rajinnya, duk jaga surau apa, alhamdulillah, terima kasih lah. Dah biasa je, saya bukan nak bangga, tapi saya buat semua ni. Bukan nak bangga tu ada. Tapi dalam masa yang sama kita sedang meruntuhkan hakikat kebaikan yang kita bina itu. Jadi hadza min fadli rabbi, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya di antara perantara yang memudahkan urusan tuan-tuan nak rasa selesa berada dalam surau ni. Contoh kan, mungkin 1 daripada 100 pun susah engkau dapatkan. Susah. Kita akan menghancurkan hakikat akan kebaikan yang kita lakukan itu. Dan jangan engkau merasa heran apabila mereka mencela engkau, dan jangan marah terhadap tindakan mereka itu, kerana apabila engkau menyedari hal itu, pasti engkau mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Jadi orang pun tak suka. Dia ni masuk baku yang kat sendiri. Orang puji tu nak bagi semangat kat kita, kan? Kita pula duk lagi angkat lagi, lambung tak jatuh-jatuh. Punya lambung. Ni adab dalam kita bersahabat, dalam kita membina hubungan silaturahim. Nak kena saling merendahkan hati. Jangan duk buat bangga tak ketahuan lah, menyebabkan orang pun meluat. Lama-lama sekali orang tak puji dah. Susah puji dia seorang apa gue, kan? Puji pun tak payah nak puji saya takut dosa lagi. Nampak? Jadi menyebabkan orang pun tidak suka, sehinggalah kita menyedari akan perkara yang kita lakukan. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu, bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan gurumu yang mengajarmu dan ibu bapakmu sendiri. Engkau berani menyebut-nyebut mereka di belakang, yakni mengumpat mereka dengan perkataan yang kau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Jadi maksudnya sampai tahap akhlak kita tu, kita duk rasa macam kita bagus dah, kita baik dah. Perbuatan kita tu menyebabkan akhlak kita tu berada pada akhlak yang keji. Kita berani kata ke orang. Ini yang kita sebutkan sebagai penyakit hati, yang datang mulanya penyakit hati ni daripada ujub. Ujub ni apa? Mula berbicara dengan diri sendiri. Dia buat benda baik apa semua ni, orang duk tengok, orang duk puji dia.
Dia mula bicara, itulah dok kata dah, dok sembang dengan diri sendiri, sembang dalam hati lah kita kata kan. Itulah dok kata dah, aku paling nampak bagus sekali ni dah ramai ni. Bila dia mula menebal, mula dah makin teruk dah, dia akan jatuh kepada penyakit hati yang kedua, iaitulah riak. Dia mula nak pergi cerita ke orang. Tengok tu, semua pakat puji aku. Dekat surau ni akulah yang nampak rajin sikit. Yang banyak buat kerja semua akulah. Dia mula riak, mula bercerita. Riak ni dia mula bercerita tentang apa yang kebaikan dilakukannya kepada orang lain. Habis jiran, tak ada jiran tak cerita, semua jiran dia cerita. Dia mula mengangkat dirinya di hadapan orang dalam keadaan yang riak, sombong, bercakap perkara yang menunjukkan kebaikan akan dirinya. Bila sampai ke peringkat yang ketiga, dah mula menebal lah riak ni. Sampailah peringkat yang ketiga yang kita nak kena elak sungguh-sungguh tuan-tuan. Kerana orang yang ada penyakit hati yang ketiga ni, kata Nabi, akan dihumban dia masuk ke dalam api neraka Allah wal-iyazubillah. Apa dia tuan-tuan? Orang yang takabur. Ni peringkat yang ketiga. Ni adab bersahabat. Sampai peringkat tu, kita boleh jadi sampai peringkat tu. Takabur ni apa? Mula merendah-rendahkan orang lain dan mengangkat akan dirinya di hadapan orang. Dia tak kenal pun orang tu, baru duk kenal dia kata, tu nampak tu, dia dulu lah tak bagus ya, saya dia buat semua. Dia mula. Orang hak tak kenal tu, dia bukannya nak masuk campur hari kita pun, kita tiba-tiba pergi cerita kat dia. Dia pun baru pindah dari tempat kita duk pergi cerita bukan-bukan lah kat dia. Nampak? Maka takabur ini akan merosakkan kita sehingga boleh menyebabkan kita terhumban masuk ke dalam api neraka Allah wal-iyazubillah. Ni takut kita berada pada keadaan yang ketiga, takabur, mula merendah-rendahkan orang lain dan mengangkat dirinya di hadapan orang ramai. Jadi yang ni yang kita bimbang, yang kita risaukan. Mudah-mudahan kita tidak berada dalam kalangan mereka yang ada penyakit hati ni. Riak mula dengan ujub, kemudian dia akan pergi kepada riak. Dah riak dah, dia akan sampai kepada peringkat takabur. Ni peringkat maksimum penyakit hati yang kita nak kena elakkan berlaku. Selalu duk berlaku ni dekat pejabat-pejabat contohnya. Kita ni tak kenal pun, duk pergi mengajak sebulan sekali ya. Tak pasal-pasal main duk cerita, Ustaz tahu tak? Tu hak Ustaz nampak tu, hak yang pakai baju warna. Jangan duk tengok Ustaz, saya cerita ni. Lah. Ni berlaku tuan-tuan. Dia main kat meja kita, dia tak tahu mic tu saya tak tutup lagi. Dengar sampai kat mic tu. Ustaz jangan tengok saya cerita ni, nampak tu hak tu. La ilaha illallah. Nak ajak kita duduk mengumpat sekali. Saya kata saya tak kenal. Kalau ni nak tutup majlis ni, nak tutup. La ilaha illallah tuan-tuan. Nak ajak geng. Dia kata kalau dapat ustaz ni kuat sikit. Penin kepala tuan-tuan. Di antara rakan sepejabat, duduk pejabat sekali kerja sama-sama. Dia mula sampai ke peringkat tu. Sebab apa ni? Saling nak menunjukkan kebaikan masing-masing supaya apa? Dapat kepentingan dunia, pangkat, pengaruh, orang suka, orang tengok dia kemah hebat, jadi dapat naik pangkat lagi, orang pun nampak. Itulah mukadimah di awal tadi kita sebut tadi. Imam Ghazali kata tidak ada guna walaupun sedikit akan kepentingan dunia itu. Tapi kalau kita letak keikhlasan, sungguh-sungguh kita nak berkawan, nak membina hubungan silaturahim ni, maka Allah akan bagi dunia dan seisinya. Bukan kata takat dia kita kenal, kita bina hubungan tu sampai ke mak dia, ayah dia, keluarga dia kita kenal. Pasal dia bawa kita, dia percaya ke kita, seronok kawan kita, bawa pergi sampai rumah. Mak ni lah kawan saya, duk di pejabat ni, Allah bagus lah. Kita pun tak ada makcik, dia ni bagus ni, saya duk kacau dia. Nampak? Maksudnya sampai tahap itu persahabatan yang boleh kita bina, sekiranya kita bina atas dasar keikhlasan, sungguh-sungguh kita nak berkawan, nak membina hubungan silaturahim itu. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta, pangkat dan bantuan mereka, kerana orang yang tamak akan pemberian orang lain menjadi rugi di hari kemudian dan menjadi hina di dunia ini. Ini kita sebut tadi ni.
Jadi nak kena letak tepi harta, pangkat, bantuan, apa semua ni yang merupakan kelebihan dunia ni, kita nak kena letak tepi. Dan apabila kau terpaksa meminta kepada seseorang akan hajatmu, lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan, dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Dia ada sampai peringkat yang kita memang susah sungguh, kita nak minta tolong, jadi orang tu pun tolong kita, maka nak kena bersyukur, nak kena berterima kasih kepada dia kerana dia telah memudahkan dan meringankan bebanan kita. Dan jikalau ia lemah daripada menolong engkau, maka janganlah engkau bersalahkan akan dia, dan jangan pula engkau menceritakan kelemahan itu kepada orang lain, kerana yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan di antara kamu. Jadi contohlah kita minta dekat seorang AJK ni, contoh minta bantuan, AJK ni tak bagi, AJK seorang lagi bagi. Bagi pun dia tak tahu AJK seorang lagi bagi, tu pun duit poket dia, bukan pakai duit poket surau. Jadi dia pun duk cerita kat orang, lu hak tu tak payah duk pergi minta dia tu, bukannya kedekut, bukan hak dia pun, hak surau tu pun kedekut. La ilaha illallah. Duk pergi cerita kat orang, hak yang bagi ni, hak tu bagus, dia bagus, dia pandai, dia gunakan elok apa ni, hak surau punya ni untuk dibahas, dia bukan tahu kawan tu pakai duit dia sendiri bagi hak AJK tu. Contoh ni yang berlaku tuan-tuan, mau kata duk pergi sebab nampak kita ni dalam keadaan yang nak buat kebaikan pun dituduh macam-macam. Kerana apa? Kerana disalah artikan. Jadi benda-benda yang macam ni, contoh kita pergi minta tolong dekat jiran kita, jiran pun tengah tak ada, kata saya pun tak apa nak ada, kita balik duk kutuk dia pula, tak apa ada apa, tengok kereta duk sak masuk apa Mercedes, duk sak pergi main BMW, kawan tu buat kereta sewa, memanglah masuk kereta macam-macam, dia kita duk pergi kutuk pula, dah lah pergi minta tak dapat, kutuk pula. Ni Imam Ghazali kata kita berada dalam kebinasaan, dan dalam keadaan itu kita nak kena bersangka baik. Dan hendaklah kau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keuzuran daripada orang lain, dan janganlah engkau jadi seperti orang munafik yang suka mencari-cari keaiban orang lain. Jadi nak kena jadi orang yang beriman, yang suka menceritakan kebaikan orang, dan jangan jadi orang yang munafik yang suka membuka dan menceritakan keaiban orang. Dan hendaklah engkau berkata dalam hatimu, barangkali dia tidak dapat menolongku kerana keuzuran yang tidak dapat dielakkannya, sedangkan keuzuran itu tidak aku ketahui. Kita pun tak tahu dia tak boleh tolong sebab apa, maka kita bersangka baik. Mungkin kali ni dia tak boleh tolong, ni balik rumah nak kata pula, tunggu Ustaz, nak minta tolong aku, ni aku tak mau tolong. Contoh sampai macam tu sekali kan. Ini penyakit yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya dengan jiran tetangga. Tegak pun tak. Sebab apa? Saya pernah minta tolong dia tak mau tolong. Keluar rumah tu tak tengok dah jiran. Hak jiran sebelah ni sembang sampai pukul 2 pagi baru boleh sembang, pasal dia tolong. Hak kawan ni tak tolong, dah dia pun susah juga. Nampak? Dalam keadaan itu kita menyebabkan permusuhan, dan kita membawa kepada jurang kebinasaan yang mana boleh memecah belahkan masyarakat. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim ini orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berhenti dekat tu dulu. Insya-Allah kita sambung lagi dalam bab adab-adab bersahabat dengan orang yang tak rapat dengan kita ni lagi. Nanti dia panjang lagi ni. Insya-Allah ini yang terakhir dah tuan-tuan. Kita akan pergi kepada penutup lepas ni, kemudian kita buat majlis sikit kot, insya-Allah nanti khatam kitab Bidayatul Hidayah. Nanti tengok saya plan panggil guru-guru yang besar sikit supaya mai untuk asalnya dulu saya nak panggil Syekh Fahmi Zamzam, saya abang awal dah tu kat Abang Zul, nak panggil Syekh Fahmi sebab kita mengaji dengan dia dan kita khatam dengan dia, maka nak panggil dia untuk ni. Tapi Allah lebih menyayangi almarhum Tuan Guru yang menterjemahkan kitab kita ini, dah tidak dapat bersama dengan kita, dah balik kembali ke rahmatullah. Jadi kita tengoklah, nanti saya panggil beberapa guru dia, ada dia nak murid yang rapat dengan beliau, dia panggil
Kalau saya buat khatam ni, tak apa nak menarik sangatlah kita mengajak kita ni. Kita panggil guru yang mulia, yang lebih alim, main untuk buat program. Kita buat program sikit khatam kitab Bidayatul Hidayah kita. Bukan masa apa nak ambil keberkatan daripada tulisan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan terjemahan yang dibuat oleh Al-Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Jadi insyaAllah nanti kita sambung lagi. Saya ingat 2 kali kelas ataupun sekali lagi ni habis ni. 2 kali termasuk penutup, habis dah apa ni kitab kita ni. Tu nak kena bincang, cari kitab apa pula nak bincang tu. Nak orang tahu nak buka kitab baru tu kitab apa. Ataupun kata cukup takat ni ya Ustaz, hak kitab baru tu bagi orang lain pula. Tak apalah. Ustaz tak main dah lah. Bagi ke orang lain pula. Bagi peluang orang lain pula mengajar insya-Allah. Baik. Kita berhenti takat itu dulu pada muka surat yang ke 164 lah. Ada soalan apa nak tanya tu? Ini 25 dah tuan-tuan, 25. Allah, masa mencemburui semua tu. Nak habis tahun dah, nak masuk 2024 dah tuan-tuan. Masa semakin hari semakin pantas. Itu pun apa ni kita katakan keberkatan semakin hilang di atas dunia ni. Tandanya ialah masa semakin cepat. Jadi kita nak kena berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, nak berlumba-lumba untuk melakukan ibadah. Tak ada soalan tu. Semua faham lah kau tu. InsyaAllah. Kalau faham, kita nak kena jaga adab-adab kita bersahabat, adab-adab kita berkawan. Jangan kita mudah bermusuhan, kerana permusuhan itu tidak disukai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.